من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الأمين. Anak belakang tu ada apa nak dia? Dia dari dia. Celah tu celah pak kelik kata. Apa balik lah. Celah tu biar tu Imrah tu. Apa kata tu? Celah tu. Lah Mumbai bahasa. Yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kitab dah. Ada dia katanya setengah daripada ilmu yang kita nak dapat saat itu ialah salah satu daripada tiga. Yang pertama ilmu yang kita dapat daripada khabarullah dan khabar Rasul, dan pula ilmu yang kita dapat saat itu dengan sebab khabar mutawatir. Yang kedua ilmu yang kita dapat saat itu dengan akal yang waras, akal yang cerdik dan bijaksana. Dan yang ketiga kita dapatkan ilmu saat ini dengan salah satu daripada pencenderaan yang lima. Kita ngaji dah itu hak panggil ilmu ataupun termasuk dalam bahagian ilmu ialah gapo dia hak tak masuk dan keluar daripada ilmu ialah pertamanya syak, jahil, syak dan zon dan wahai. Tengok. Lepas tu tengok di bawah lagi tengok bawah lagi tu. Lepas daripada ia katanya masalahnya dan pecium itu kuatan yang dihantar pada hidung. Lepas tu masalah kita kata pengerasa itu kuat yang dihantar pada lidah yang mendapat dengan dia. Apa tengok lagi. Bawah lagi. Bawah lagi tu tetapi telah maklumlah ilmu yang boleh mengenal akan Allah Ta'ala. Habis setengah pencederaan ilmu. Yang pertama pelihat ialah dikata mata. Yang kedua dikata pendengar ialah kena kepada masalah telinga. Yang ketiga kena pada penyium ialah kena hidung. Yang keempat perasa ialah kena pada lidah. Yang kelima pejabat ialah kena pada tangan. Bawah tu. Tetapi telah maklumlah, telah makruf dan terlatah ilmu. Ilmu saat itu makna kita dapat satu perkara siapa tahap yakin. Tahap yakin ataupun hakul yakin. Tahap yakin 100% boleh kita buat putusan. Maklumlah ilmu yang boleh mengenal akan Allah Ta'ala. Ilmu yang kita boleh kenalkan Allah dan Rasul Allah. Ilmu hak kita boleh kenal kata Allah satu, Allah ada jua, Allah Ta'ala bersifat dengan maujud, Allah Ta'ala bersifat dengan ada, kita bersifat Allah Ta'ala dengan kidai. Maka setiap Rasul tu sifat dia tu siddiq fatanah ni. Ilmu yang kita mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul ni, itu tiada ia ilmu saat kita dapatkan Allah, mengenal Allah, mengenal Rasul ni, tiada ia ilmu hak mengenalkan Allah dan mengenalkan Rasul ni dengan pencedera yang lima itu. Makna ilmu yang kita dapat kata Allah Ta'ala ada, ilmu yang kita dapat kata Rasul tu siddiq,
ilmu itu, pengetahuan itu yang pesing bukan pencenderaan yang lima ataupun al-hawasul khamsu. Nak royak kata ilmu hak dapat dengan pencenderaan lima itu lain daripada ilmu Allah, lain daripada ilmu mengenal Allah dan Rasul. Waidah. Pencederaan lima ni ilmu yang dapat juga, yang kita dapat kata rasa pedas, rasa manis, rasa panas, rasa sejuk. Ilmu tu mendapat selain daripada mengenal Allah dan Rasul. Adapun ilmu yang kita nak kenal Allah, nak kenal Rasul ni, maka yang mendapat itu mendapat akan mengenal Allah dah. Maka tafriq, maka yang mendapat itu mendapat anak, yakni mengenalkan Allah dan Rasul ni. Ada kalonyo mengenal ilmu yang mengenal akan Allah dan Rasul ni kita. Ada kalonyo, ada kala ilmu yang mengenalkan Allah dan Rasul ni dengan syarak, yakni dengan Al-Quran ataupun dengan syarak dengan agama. Makna ilmu yang kita nak boleh kenalkan Allah ini terhati kepada syarak, yang terhati kepada agama, terhati kepada Quran. Nak kenal kata Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, Allah Ta'ala bersifat dengan kidai, Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, maka itu kita boleh tahu kenalkan Allah dengan salah satu emokala dengan syarak, yakni dengan Allah, dengan hukum Allah, dengan hukum syarak ataupun dengan Quran. Boleh tahu tak Tuhan so patuhai hak kata menjadi kita, menjadi sebuah perkara, sekalian perkara hak nama Allah ni. Siapa ya royak ke pencederaan kita, mulut kita ke mata kita tengok dak. Nak mengenal kata Allah Ta'ala menjadi kita nama Allah, nama Ar-Rahman, dia maujud, dia tu ada, dia menjadi sebuah perkara, maka Quran itulah doa. Kita boleh tahu mengenalkan Allah dah, Allah Ta'ala kita. Ini salah satu daripada Quran dan syarak. Dan pula atau dengan akal yang sahih. Ni dengan akal yang sahih. Apa akal yang sahih? Yakni akal yang betul, akal yang sehat, akal yang segar. Makna kata dengan salah satu daripada akal seorang itu sehat, akal seorang itu segar, maka dia tu boleh dapat mengenalkan Allah. Sebab apa boleh kenalkan Allah dengan sebab akal? Dengan melalui dia saat itu nazar. Dia tu memikir, dia menilik tentang kejadian Allah daripada makhluk ini, daripada sana'i bada'i, daripada makhluk. Memikir. Lepas dia kaji, maka ia temu kata kena ada yang menjadi. Apabila ada yang menjadi, siapa dia? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal. Sebab tu sini duk khilaf di antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Imam Syafi'i kata wa ma kunna, Quran kata tu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Tuhan kata wa ma kunna, dan tidak adalah kami mengazabkan orang-orang. Patut ahlul fitrah tu Tuhan azab orang yang belum datangkan rasul. Allah Ta'ala tak ada bakit seperti mak Nabi, ibu Nabi, ayah Nabi. Orang mati masa ahlul fatrah, mati itu belum daripada bakit Nabi. Maka Tuhan kata dalam Quran, hatta nab'asa rasulah, hingga kami bakitkan rasul. Apabila bakit rasul pak, orang ni tak mahu beriman lagi, orang ni tak mahu turut titah Allah lagi, tak mahu turut syarak lagi, makna orang ni dikira kata diazab kalau dia tak turut. Kalau dia tak semaya, dia kena azab. Kalau dia tak puasa, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sudah bakit rasul. Kata masa Allah Abu Hanifah, tak perlu Allah Ta'ala bakit rasul. Royak kata ada Allah, Allah menjadi. Abu Hanifah tu pandai dengan akal pun pandai dah. Kalau dia mikir kata ada Tuhan yang menjadi, kalau dia ada Tuhan menjadi nama Allah, nama Ar-Rahman, dia menjadi sebuah, tak perlu kepada mana membakitkan rasul. Kata setengah daripada Abu Hanifah tu, tak perlu bakitkan rasul.
Kawan, dengan akal ni pada dah kita mikir tentang kejadian Allah, kita mikir tentang pula tak perlu kepada bakit Rasul. Tu kata setengahnya. Kerana akal kita ni hak tu hewan ni sangat-sangat bisa. Tengok orang mikir buat besi terbang atas udara. Ya. Akal besi duduk atas dunia, lepas tu boleh terbang atas udara. Ni dengan apa ni? Dengan otak. Lepas tu otak besar nombor satu je otak. Kalau misalnya otak orang seorang ni, otak tu otak duduk depan ni. Lepas tu dalam otak tu Allah Ta'ala isikan fikrah, isikan fikiran, isikan akal. Lepas tu dalam akal tu apa dia? Otak dia ada akal. Dalam otak stay tu dah, otak pun kita tengok otak kambing, otak lembu tu. Dalam otak tu isikan akal. Manusia yang ada otak, lepas tu dalam otak yang ada akal. Dengan akal tu dikata mata hati, boleh suluh dengan mata hati, maka akal dia boleh mikir. Boleh mikir siapa kepada tak alam ni ada orang menjadi. Alam ni ada token yang buat dia dengan akal ni. Kau tengok besi, orang mikir-mikir boleh terbang di tengah udara. Lepas tu kita nak kapal terbang, tengok, duduk tengah udara kita ni deh. Pas kapal baling 2 teh, baling lek tu lek ni. Tapi baling yang besar tak besar tu kita 20 lah saja kata. Kalau kita gidak pai baling serok lah. Kadang-kadang kalau orang seorang gidak pai baling tu bersengung tu, serok asal lewat baling tu. Nak ya kata manusia fikir buat baling 2 teh, lepas tu besi saat ni tu, dah boleh terbang tengah udara. Dengar, dengan akal yang sahih, akal yang bijak, akal yang segar, akal yang bijak sana. Lepas tu kapal tu beri mau tanya kan, kapal tawak dia hundur. Dia. Sebab apa kapal? Tepat tak? Bona hundur tak boleh hundur. Dia kena kereta. Kita tengok masa hundur kapal, nung kereta duk tolak lek tak apa. Lepas dia mau tanya kenapa ni berisak yo. Lagi pula dah pak tu wak kapal ni wak mana? Wak di Jerman. Kita besok pergi di Jerman 1,000 orang tempat buat kapal. Orang kerja 10,000 orang lebih. Ada Indonesia, ada orang Jerman sendiri, ada orang Malaysia. Toke-toke buat kapal. Hak ning nanti buat sayap kapal. Hak ning nanti buat fiber kapal. Hak ning nanti buat injin kapal. Hak ning nanti buat tangga kapal. Hak ning nanti buat fiber hak tepi ni. 10,000 orang kerja sehari. Semua kapal di dunia dia buat situ akak. Tak kira kapan negeri sia nak buat tu negeri sang di Tokyo sana. Supaya kita ni nak buat apa? Nak buat romang. Kalau nak buat romang sejid, nak buat romang cia, romang apa, kena ada Tokyo. Tokyo mana? Ada motor Tokyo taning weh. Kena romang kalau nak molek sana. Ni nak buat kapal tu baik kena pergi buat di Jerman. Lepas tu dia mau fikir besi tu. Besi tu yang paling nipis kali. Besi kapal ni paling nipis kali. Nipis dalam besi-besi lain, tapi aluman ni hak paling mahal sekali. Lepas tu menyuk ya paling tajam, menyuk paling mahal sekali. Orang panggil kalau kita tahu menyuk cew ataupun menyuk menyuk cew ataupun menyuk bezing tu, hak nombor 1 sekali lagi ni harga apa? Harga 47 ataupun kat 50. Kalau DC ataupun kita kata cew. Dah, menyuk mahal dah tu. Kereta bakar tu sedap, naik sedap, jinjok sedap RM1. Kapal tu menyuk ya tu lebih tajam pada tok nombor 1. Lepas tu pia mikir, manusia fikir dengan akal ya boleh besi terbang tahu. Lepas tu kalau nak mikir bab Tuhan ni, maka ya siapa? Ya boleh kenal Allah Taala dengan akal fikir dia. Tengok. Tu puan ni. Bermula ilmu yang hasil, bermula ilmu yang hasil yang dapat. Dengan salah suatu daripada 3 perkara. Salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama dengan khabarullah, khabar rasul, khabar tawati, ataupun dengan akal, ataupun dengan pencerahan ilmu. Tu mana? Dengan salah suatu daripada 3. Mana 3? Yakni ilmu yang dapat dengan khabarullah dengan akhir, ilmu yang dapat dengan akal, ilmu yang dapat dengan apa? Yakni dengan salah satu pencerahan ilmu ni. Daripada 3 perkara itu ada kalonyo ilmu yang hasil dengan salah suatu daripada 3 perkara ni.
tasawwurun. Baca molek, baca tasawwurun, baca Arab tu. Tasawwurun. Ilmu tu kena tasawwur dulu. Apa ilmu tu kena tasawwur dulu? Yakni ilmu kita kena gapo tasawwur. Kita kena tasawwur, kita kena merupa, kita kena mengkoya, kita kena gapo orang panggil kena perasa, kena tasawwur, kena menggambar tu kan. Ilmu hak tiga, ilmu hak kita dapat dengan salah satu daripada tiga perkara ni, yakni kita kena gapo? Ada kalanya tasawwur, ada kala kita kena merupakan, kita kena menggambarkan, kita kena menyilakan. Tak semolek. Situ tadi nak surah sasa. Ada kala ni masuk mantik, ni masuk ilmu mantik. Sebab dalam ilmu mantik ada tasawwur, ada tasdik. Lepas pada tasdik, yang orang panggil tubikkan masalah natijah. Ini orang panggil masuk ni, ya ilmu usul. Sebab tu kita kena ngaji mantik. Ya kalau kita tak ngaji mantik, apa ilmu, apabila ilmu usul hak masuk mantik, kita tak reti. Ya ada juga ilmu mantik, orang panggil ilmu usul hak selapih. Tak ada masuk mantik, tak ada masuk tasawwur, tak ada masuk tasdik, tak ada masuk qadaya, tak ada masuk natijah. Hak tu yang panggil ilmu usul hak pesing tamada. Kemudian apabila sebut kata ada kalau ilmu hak kita dapat salah satu daripada tiga ni, ada kalanya kena tasawwur, kena tergambar, kena tersila, kena terrupa. Kena menyila ataupun kita tersila, tergambar, terrupa. Dan ada kalanya ilmu hak dapat dah hasil salah satu pada tiga ni, tasdiqun, kena tasdiq. Tasdiq mana? Membenar. Hak saat ni kita merupa, kita merupa satu masa Allah, lepas tu kita merupa supaya Zaidun qaimun. Zaid ni gapo dia? Ada qaimun tu gapo dia? Sebab tu Allah maujudun, ataupun kita tak Allah satu zat yang tunjuk di atas wajib. Maujudun tu orang panggil satu zat yang bersifat dengan ada. Tu orang panggil tasawwur tu. Tasawwur tergambar, terreti, ataupun kita ambil faham, ataupun ambil reti, ataupun kita tergambar dan terupa daripada satu qadiyah, ataupun satu nisbah kalamiah. Tu dia panggil tasawwur tu. Lepas tasawwur, agak panggil belum kita buat putusan. Tu dia panggil tasawwur. Dia mau kata Allah maujud. Mari kata ni kan, Allah maujudun. Ni tasawwur. Allah maujudun, bermula Allah Ta'ala ada. Misal ni, misal tu. Kemudian belum orang panggil Allah ni, orang panggil satu lafaz. Dan satu lafaz, satu kalimah. Ni nama satu lafaz. Berarti molek budak ni, yang masuk mantik ni. Ni panggil satu lafaz, dua lafaz. Kemudian kita nak menghukum dengan kata ada Allah, kita kena tasawwur, reti dulu tentang Allah. Kemudian kita nak hukum Allah Ta'ala dengan kata ada, kita kena reti dulu tentang maujud. Ni dia panggil tergambar, terrupa, tersila, terpeheh, terreti daripada satu qadiyah. Masa mantik, masuk dengan mantik. Ni orang panggil satu ni, ini satu qadiyah. Gapo satu qadiyah? Yakni satu jumlah. Satu perhimpunan kalam, ataupun dalam nahwu kita orang panggil nisbah kalamiah. Aduan pesing kalam. Kemudian ketika ni kita perhati tentang mari satu jumlah, satu qadiyah. Allah maujudun fi kulli makan, bermula Allah Ta'ala diada akan dia akan Allah. Kemudian ketika ni kita tak buat putusan, tak boleh lagi kata ada Allah tu wajib ke tak wajib. Cumanya kita tasawur, kita terreti, ataupun terhamak reti dan tertasawur, tergambar, tersilata Allah tu gapo dia. Belum buat putusan. Ingat molek, bab tasawur yakni belum buat keputusan, belum buat natijah,
ataupun belum keputusan, lagu ni kita tasawur dulu, tergamar dulu. Hey, Allah Ta'ala ke? Zatun. Tengok. Gawak. Zatun wajibul wujud. Zatun al-wajibul wujud. Zat yang wajib ada kita atas. Allah Ta'ala ni kena kepada zat, kena kepada diri yang wajib ada. Kamu dia maujud ni kawan dia. Maujud ni orang panggil syai'un muttasifun bil wujud. Suatu perkara yang bersifat dengan ada. Kamu dia apabila kita sila Allah tu satu zat yang tunjuk di atas wujud ada, maujud satu perkara yang bersifat dengan kata ada. Tu dia panggil tasawur sasa daripada qadiyah, daripada satu lafaz. Apabila kita kacuh di antara Allah maujud, situ nak buat putusnya ada Allah tu sungguh ke bau. Tu dia panggil tasdik. Belum ada tu panggil tasawur. Gitu dulu. Tak mudah-mudah tasawur tu apa tasawur? Yakni kita tergamar dan tersila sebelum daripada kita buat keputusan. Itu. Apa makna tasawur? Yakni tergamar di jumlah di antara dua lafaz, di antara mubtada dan pula khabar, ataupun maudhu' dengan mahmul. Maka kita tasawur tu orang panggil satu-satu taraf, satu tepi daripada jumlah. Kita tasawur dulu, kita tergambar dulu. Satu taraf, satu tepi daripada jumlah, daripada qadiyah, belum buat putusan. Tu dia panggil gawat tasawur. Dan ada kalanya tasdik. Payah sikit ni masuk mantik ni. Dan maka ada kalanya kalau ilmu dapat salah satu hasil salah satu pada tiga ni, tasdiqun, kita membenar. Membenar selepas daripada kita merupa salah satu daripada dua tepi daripada qadiyah pada jumlah. Maka apabila kita taswida, kita tergambar dah satu tepi, dua tepi daripada jumlah, maka kita nak menyabit dah lah kata sabit bagi Allah. Ada Allah tu wajib ke tak wajib? Kalau sabit wajib, kita menetap kata wajib. Kalau tak sabit, tak wajib. Kalau ya tak wajib, ini hukum kuat keputusan. Tengok. Maka arti taswih, arti tasawur itu, tengok, mendapat akan suatu serta tiada dapat memutuskan hukum pengenalan itu dengan nafi dan isbat. Itu panggil tasawur. Apa makna tasawur? Tengok lagi. Maka nak tafriq tu, tafriq pada masalah ada kalanya tasawur dan ada kalanya tasdik. Maka arti maksud kesimpulan tasawur itu. Tasawur itu kesimpulan yang gapo tasawur ni. Tasawur ni kesimpulan yang gapo maksud dia? Tengok jangan nera mendapat akan suatu, dapat suatu, dapat Allah ada, dapatkan makhluk ni baru, dapatkan alam ni baru. Tu dia panggil dapatkan alam, dapatkan Allah, serta tiada dapat memutuskan hukum. Tak ada buat putus hukum lagi lah. Kata hukum tu wajib ke, hukum tu baru ke, hukum tu koding, tak ada menyabit lagi. Semata-mata mentasawur, mentergamakan satu taraf ataupun dua tepi daripada qadiyah. Tiada dapat pun memutuskan hukum pengenalan itu. Tidak memutus, tiada dapat memutus dengan nafi. Dengan nafi kata kok mana ni? Kata hukum dia tu wajib ke, hukum dia tu baru ke, hukum dia tu koding, tak ada menaklah, tak ada royak lagi. Tidak menutup, tiada dapat memutuskan hukum pengenalan itu dengan nafi. Kata nafi Tuhan tak ada, menafi kata Tuhan tak ada, masalah. Royak si Allah maujudun, patut nak isbat kata nafi ataupun isbat, tak boleh nak buat pukul lagi.
Mana tak ada apa? Tak ada mengsebab, tak ada mengenakan hukum, tak ada buat putusan hukum sebelah balik kata nafi ko ataupun isbat. Supaya bagi Allah tu Allah maujudun. Lepas tu tak ada nafi lagi kata maujud Allah Ta'ala ni sebenar ke wajib ke? Ataupun kita kata isbat belah kalau kata ada Allah Ta'ala wajib, tak ada sabit lagi. Makna kata belum daripada buat keputusan nafi ataupun isbat. Mana? Seperti kita tasawurkan. Kita tasawur. Tengok tasawur kan apa? Kita tergambarkan makna alam itu. Kita tasawur makna alam. Gapo alam-alam ni weh? Tiap yang maujud daripada Allah. Tiap-tiap benda yang ada sungguh, tapi benda yang ada sungguh tu tasawur. Alam, al-alamu maujudun. Misalnya alam tu ada, deh alam satu perkara lain daripada Allah. Deh lagi pula dia tu maujud ada, tapi ada dia tu yang lain daripada Allah, ya bukan pada Allah. Pas ketika ni kita tasawur alam benda selain pada Allah. Ni tengok dulu. Pas tu tak ada hukum kita kata alam saat ni tu lain pada Allah, dia tu baru ke? Dia tu koding. Nak menafi lek koding, nak isbat lek kata baru. Tak ada hukum lagi. Tak ada mengisbat, tak ada menyabik akan hukum pengenalan kata baru ataupun koding. Itu panggil tasawur. Panggil lagi. Dan arti tasdik itu mengetahui akan sesuatu serta mengata serta. Dan apa dia arti maksud dengan kata tasdik? Itu mengetahui akan sesuatu serta boleh memutuskan hukum pengenalan. Boleh putus hukum pengenalan. Boleh kita kenal, boleh kita tahu dengan nafi dan isbat. Seperti kita ketahui kidam bagi Allah, maka kita hukum sabit kidam baginya, dan nafi baginya ada nafi daripadanya daripada Allah tu kau baru. Tengok. Ni payah sikit kena mikir dah. Kena mikir. Lepas tu klik mikir malam ni. Kita masuk mantik ni. Mantik masuk cara capur. Masuk capur dalam ilmu usuluddin. Mantik masuk capur kena kira nak menjadi kita tahakkuk nak cerak di dalam ilmu usul. Kena capur masuk mantik kakah ni orang panggil ilmu alat. Apa alat untuk nak wisdak di dalam ilmu usuluddin kena buh kakah ianya ialah ilmu mantik. Nah, musarah ada kena kecek dah. Supaya kita buat yang buat cekak-cekak yang masuk dengan serah, masuk dengan kuah, kemudian masuk dengan terus masai tapi nak sedap kalau tak ada lada ke apa? Orang panggil peak time, maka tak sedap yang tu. Ni orang panggil ilmu alah. Ilmu kakah untuk nak jadi rasa sedap di dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Kalau tak masuk mantik, maka kita tak jadi kejap di dalam ilmu usuluddin. Ni salah satu ilmu yang pasti kita kena ngaji. Tengok mana? Kemudian kita katanya tengok di dalam khulasah gambar ni. Ada hasil ilmu negara lek belakang tu. Anas jabat negara Kuat belakang negara Afnan dengar. Terebang ming darat dah. Tak nak dengar nak nebang. Nah. Pertama, tengok. Hari tu gila. Kulasah kali lagi. Pertama kita dapat ilmu saat ni tu. Bi khabarillah.
wa khabarir rasul. Tulis molek. Wal khabaril mutawatir. Tanda molek weh. Mutawatir. 2 bil aqli al-ghari zi, akal yang waras, yang cerdik. Deh. Yang 3 dapat dia saat itu bil hawasi al-khamsi, dengan pencederaan yang 5. Dah. Yang 5 tanda molek. Dapat ilmu tu dah. Al-istisna dah. Wa ilmullah Allah. La tujad la tujadu bil hawasil khamsi illa bisyar'in, yani Al-Quran ataupun au akli sahih. Tulis molek weh. Luqman dah lepen negara lah Luqman. Yuti. Dak warna tin negara. Zaidi. Negara mengenal Tuhan. Daripada namanya Allah, Ar-Rahman atau Wahidun. Ada ini tiada boleh mengenal mengenal dengan al bokeh dengan akal, bokeh dengan syara' dan akal. Jua
Dah patu ya katanya hasilkan ilmu dah. Wa usulul ilmi emo dah. Emo ke apa dia? Emma tasawwur. Imma huwa tasawwurun. Perhati mula tasawwur. Atau salah suatu pasti kita kena tasawuf dulu, iaitu tergambar, tergambar dan terupa dan terreti daripada dua tepi, dua taraf dan dua tepi dari pada qadiyah, qadiyah ataupun jumlah. Dah mubtada jumlah ataupun nisbah kalamiah. Ada mubtada, khabar atau maudhu' mahmul. Mahmul. Seperti kata Allah maujudun. Allah maujudun. Maka belum buat putusan. Mengenalkan hukum. Wajib ada Allah. Maka wajib ada Allah ni belum hukum. Tasawuf ini kita tergambar sebelum kita meletakkan hukum nafi atau isbat. Isbat seperti Allah maujud ataupun Allah qadimun. Kena tasawur dua qadim qadiyah dua tepi, qadiyah dua tepi bagi jumlah ataupun nisbah kalamiah. Dah. Adapun tasdik, masalah tasdik. Tasdik
wa imma huwa tasdiqun. Iaitu selepas dari kita tasawwur daripada dua tepi jumlah dan tepi jumlah kemudian nak buat putusan. Putusan mengenai hukum hukum dah nafi atau isbat. Seperti al-alam hadisun. Masa tu hukum dah. Alam tu mana sifat Allah, mana sifat. Tengok tak kalah. Tengok pati sini. Perhati sini weh. Tengok sini. Kemarin kita dah mengaji khulasah usulul ilmi. Perhati sini. Hasil ilmu tak kalah lu. Bi ahadi salasati asya. Dengan salah satu daripada tiga perkara. Makna kata hasilkan ilmu dengan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama kita boleh tahu satu perkara dengan khabaran Allah di dalam kitab dan di dalam Quran. Boleh tahu kata alam ni benda berubah. Boleh tahu kata Allah Ta'ala ada. Boleh tahu kata Allah Ta'ala kuasa melaluinya dengan khabarillah ataupun ceritaan Allah di dalam Quran ataupun cerita Rasul di dalam hadis ataupun khabar mutawatir. Nah, apa? Mutawatir. Khabar mutawatir. Dengan sebab khabar mutawatir, kita boleh tahu juga satu ilmu seperti orang pergi ke Mekah, kata ada Baitullah, ada Baitullah. Maka ilmu kita boleh tahu tak Baitullah ada di Mekah dengan sebab berita mari bertali yang semenjak tu nenek kita lagi. Dan ilmu yang kedua kita dapat bil aqlil gharizi, dengan akal yang waras, akal yang cerdik, akal yang bijaksana. Yang tiga kita dapat ilmu boleh tahu kata hai ni panas sebab kita tik, hai ni licin sebab kita jamu, hai ni suara bunyi bak ni sebab lingo kita. Ataupun bau sedap bil hawasil khamsi, dapat tahu panas, tahu kata sejuk, tahu kata masing, tahu kata kelak, tahu kata pahai dengan salah satu daripada pencedera ilmu. Ni ilmu lah kan ni. Pahai benda ni? Pahai tak? Sebab semua duk pakai batai wali, tak ada seorang yang kata tak pahai. Ya semenjak tu nenek kita, semenjak orang dulu ambil batai wali, mai kupas-kupas nah, kalau dia kerak lepas ada tu kisah-kisah mai makan, pahai lepas. Supaya berdemung. Nah, pedu bombing. Maka dapatkan pahit tadi ni ilmu tak? Ilmu. Sebab yakin mari yak tali-tali kata masing ataupun pahit batai wali ataupun pedu bombing. Dengan salah satu daripada pencedera. Yakin ke tak dapat? Pahit terang muntik tengok di lidah. Woi, pahit kelak pahit lepas. Kadang ada lekat tekak bahasa bertali dengan batai wali. Yakin lah ni? Yakin. Dengan sebab kita dapatkan ilmu ni dengan salah satu daripada pencedera ilmu. Perhati weh. Al-istisna. Istisna sepak tubik dan pula kecuali. Mana? Wa ma'rifatullah, mengenakan Allah. Wa ma'rifatur rasul, mengenakan rasul. La tujadu, tidak didapat mengenal Allah. Supaya tahu Tuhan Esa, tahu Tuhan takbilah, tahu Tuhan nama Allah, tahu Tuhan nama Ar-Rahman, tahu Tuhan tak ada anak, tahu Tuhan tak adanya bini. Tidak didapat bil hawasil khamsi, dengan salah satu daripada pencedera ilmu. Malaikat dapat mengenal Tuhan kata takbilah. Tuhan awak jadi wak kita ni, jadi kita nama Allah. Tuhan menjadi kita nama Ar-Rahman. Illa bisyar'in, malaikat didapat Tuhan nama Allah jadi kita tu didapat dengan syarak, dengan Tuhan sebut dalam Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tu Tuhan ada royak tu ilmu dah tu.
Tuhan menjadi 7 petala langit, 7 petala bumi, wa ma bainahuma, dan barang duduk di celah-celah langit dan bumi, fi sittati ayyam, di dalam masa 6 hari. Ilmu lah dah. Ilmu. Pasti kita boleh tahu daripada kitabullah, daripada syarak. Syarak tu lah, ialah undang-undang Allah. Mana? Di dalam Quran sebuah tu undang Tuhan berlaku tu. Dah ya? Deh. Dan pula dengan sebab apa? Aqli sahih. Kita dapat kenalkan Allah dan Rasul dengan akal kita yang bijak, akal kita yang betul dah, bukan akal yang orang panggil selera. Kalau akal telajuk berdoa tak adil ke? Cidik-cidik berdoa siapa nak hajar tak boleh, nak tupai tak boleh. Sebab tu kata cidik pesing nak tupai tak boleh, bodoh nak hajar tak boleh, cidik nak tupai tak boleh. Jangan apa tengok tu. Cidik tapi cidik nak tupai tak boleh. Bodoh nak hajar tak tahu. Payah kan? Orang kita dah cidik berdoa nak tupai tak boleh. Nak tupai dengan ilmu ya apa tak boleh. Nak tupai nasihat ya tak. Ya cidik berdoa dah. Lepas tu kalau bodoh tak turut orang. Kalau bodoh turut orang ya tak apa, senang. Kita tahu dah kita bodoh, kita tak reti, turutlah demo kita bodoh. Orang royak jalan kita dah mau royak pun mudah. Ni bodoh tak turut orang, cidik nak tupai tak boleh. Orang tua kata. Payah. Sebab kita duduk dengan cidik, orang boleh tupai. Kalau bodoh turut orang, dari kita ngaji tak pernah turut orang buat turut cara ni, maka dia cidik diri. Tu. Sebab tu orang yang dapatkan Allah, kenalkan Allah dengan salah satu daripada syarak, yakni Al-Quran, salah satu dengan akal yang sahih. Akal kita boleh fikir, pahaya fikir, Tuhan benar. Tu fikir tertengah Allah, fikir tertengah tengok satu tika angin dok teh pangkai denyuk satu tika tak ada, satu tika dah. Lepas tu dah bawa pergi jatuh awal dok pergi tak jatuh. Mudik ada naik pula, ada hilang pula. Tu ada, mikir mari. Ni anak ada tu Kalau tak ada tu ya tak boleh jadi. Supaya kita tengok di papel lu, tengok akar tu akar tulis ni. Pasti ya kena ada tu akar ni. Ya tak boleh jadi duduk papel lu timbul kos sendiri. Mana papel lu keramat Ya. Papel lu keramat tak? Papel lu ni, saat ni kita tulis. Lepas tu dia mengatakan papel lu ni ya tulis sendiri. Kalau tu hanya dakwah emas. Lepas tu tuai tak ada, orang tak ada tulis, dia timbul di. Boleh jadi tak? Dengan masalah kitabah tidak ada katib, tulisan tidak ada penulis, tak boleh jadi. Supaya Allah ni ada ya tak ada tokek, tak ada menjadi. Tak boleh jadi. Akal kita fikir, maka temu tak. Kena ada yang menjadi. Lepas tu berarti situ Lepas tu hasil ilmu. Wa husulul ilmi bi ahadi salasati asya'. Hasilkan ilmu dengan salah satu daripada 3 perkara. Ilmu hasil dia imma huwa tasawwurun. Ilmu hasil dia dengan kita tasawwur. Idraku syai'in. Dalam mantik katanya, pertama sekali mendapatkan satu perkara dengan sebab tasawwur. Kerana kaedah mari tanah, kaedah mari. Kaedah mari kata kita nak hukumkan salah satu. Hukmu syai' ni kaedah ni. Kaedah mari kata hukmu syai' di dalam mantik ni. Far'un an tasawwurihi. Idraku syai'in tasawwurin ulim tu. Dalam mantik katanya. Idraku syai' mendapat sesuatu an tasawwurin ulim. Daripada tasawwur yang dimaklumkan. Mana kata ulama diketahuikan akan idraku syai' mendapat satu perkara dengan sebab tasawwur. Apa katanya? Imma tasawwurun hukmu syai'. Kita nak hukum suatu dengan kata sabit ia ataupun menolak dia. Ada Allah ataupun nafi Allah, qading alam ataupun bahru alam. Nak hukum satu perkara far'un ialah satu cawengi, satu cabengi an tasawwurihi daripada tergamanya syai'. Makna hukum kata nafi ataupun hukum kata sabit. Sabit Allah, nafi tak ada lek tata, nafi lek kata tak ada. Ada Allah wajib, nafi lek kata tak ada Tuhan tu tak boleh jadi. Kamu dia menyabitkan hukum suatu perkara
Ini satu cabengi daripada kita tasawur dan kita tergambar. Allah mawujud. Allah tu gapo? Ha tengok. Tasawur, ha tengok, iaitu hendak dapat satu perkara atau salah satu sesuatu, pasti kita kena tasawur, kena tergambar, kena terreti, kena terupa, kena tersila dulu, iaitu tergambar, terupa dan terreti daripada dua taraf. Apa dua taraf? Yakni dua tepi daripada qadiyah ataupun jumlah ataupun nisbah kalamiah. Ha tengok. Ha pati molek. Kemudian kita kena tasawur, kena tergambar daripada apa? Dua tepi qadiyah, dua tepi bagi jumlah, dua tepi bagi nisbah kalamiah daripada mubtada khabar di dalam nahwu ataupun maudhu' dan ni dalam mantik. Ha ni. Tasawur kan nak tengok. Ha misal Allah mawujudun. Ha mari ni. Ni orang panggil qadiyah ni. Dalam mantik panggil qadiyah, dalam nahwu kita orang panggil mubtada khabar, orang panggil jumlah. Allah mawujud. Maka kita nak letak hukum, nak mengenalkan hukum, kata ada sungguh dah weh. Ataupun ada Tuhan ni wajib weh. Tak terima pada kata tak ada Tuhan. Maka kita nak tagak, nak letak hukum satu-satu ni, kita kena tasawur dulu. Nak buat putusan tak lagi. Nak putusan selepas daripada kita tasawur. Tasawur dah. Allah ni gapo dia weh? Allah ni. Ni orang panggil jumlah ni. Tengoklah ni qadiyah. Mubtada khabar, maudhu' mahmul. Maudhu' lagi pula mahmul. Fatimah. Allah gapo Allah? Tasawur dulu. Az-zatu. Tasawur ni. Al-wajibatu. Al-wujud. Al-wajibatul wujud. Kemudian tasawur ni orang panggil taraf kan ni? Tarafun awal. Tepi yang pertama daripada qadiyah ataupun tepi yang pertama daripada jumlah. Ni ilmu baru dah ni. Ni kita tak sengaji, tapi hari ni kita mula ngaji ilmu baru. Gapo taraf bagi qadiyah? Gapokah satu tepi daripada jumlah? Ialah yang pertama kena pada mubtada ataupun dikatakan kau ni orang panggil mubtada. Ni orang panggil mubtada ni. Mubtada. Ni kau tinggi ni. Ni orang panggil khabar. Hak ni orang panggil maudhu' ataupun hak ni panggil mahmul. Ilmu baru ni. Kemudian kita tasawur Allah ni ke? Allah az-zatu al-wajibatu ataupun az-zatu ad-dalatu ataupun orang panggil Allah ni nama yang tunjuk orang panggil ismun dalun ala zatil wujud ataupun nak Allah az-zatu al-wajibatul wujud, orang panggil zat yang pasti ada. Tu royak situ tasawur Allah ni makna kata kena ke zat hak wajib ada. Tasawur situ, gambar situ, terti situ, faham situ. Lepas tu pergi faham pula pada taraf yang kedua, tepi yang kedua nak mawujud. Mawujud ni apa dia? Ialah kena kepada zat, apa dah? Zat muttasifatun bil wujudi. Dah. Satu zat yang bersifatlah ia dengan ada. Sebut kata mawujud, yakni Allah bersifat dengan ada. Allah bersifat dengan kudrat. Allah bersifat dengan iradat. Itu mengenai mawujud. Sebut kata mawujud, kita qaya dulu, kita tasawur dulu, kita terti dulu kata zatun muttasifatun bil wujud. Ialah zat yang bersifat dengan wujud. Apabila kita reti dah, kita tasawur dah, kita faham dah daripada dua tepi daripada qadiyah pada jumlah, tapi tak ada menyabit hukum lagi kata Nabi ke sahabat. Kata ada Allah Ta'ala ni wajib ke ada Allah Ta'ala saat ni tu tak wajib. Tu orang panggil tasawur. Tasawur ni makna kata kita tasawur sebelum daripada kita buat putusan menyabitkan hukum, mengenalkan hukum sebelah balik Nabi, tak ada menyabit hukum tu lagi.
Duk mari apabila kita tasawur syiah dah di antara qadiyah, di antara mubtada dan khabar, maka kita mari buat putusan. Ni dia panggil wa imma huwa tasdiqun. Tasdiq ni bahasa kita nak membenar. Atau tasdik daripada saddaqa yusaddiqu tasdik. Apa tasdik? Membenarkan. Apa membenar? Iaitu kita nak buat putusan lah. Lepas pada kita reti Allah, lepas kita reti maujud, lepas kita reti al-alam, hadis misalnya, maka kita nak buat putusan. Apabila kita tasawur Allah maujud, maka isbat tika ni Allah maujud, mana dah? Kita menyabit hukum tak? Subutul wujudi lillahi wajibatun. Sabit lah. Apabila kita khoyar dah, kita tasawur tentang Allah maujud, maka kita menyabit hukum apa? Menyabit hukum tak? Sabit hukum ni. Ini hukum ni. Hukum. Hukum ni dah. Hukum tak? Huwa dah. Kawan dia. Subutul wujudi lillahi wajibun. Ni menyabit ni. Sabit ada bagi Allah Ta'ala ini wajibun. Maka kita menyabitlah salah satu pada hukum nafi ataupun isbat. Isbat li ada ke tak ada? Isbat sebelah balik kata ada. Menafi li atau tak terima tak ada Allah. Allah tak ada tu mustahil pada akal kita. Faham tak? Baik kesimpulan mudah-mudah tasawur, yakni kita mengerti, mentergamar, mesilah ialah dua tepi daripada jumlah. Salah satu kena bererti sasa. Dia panggil tepi daripada qadiyah, kita kena bererti sasa. Ataupun tepi bagi nisbah kalangan, bererti sasa. Allah arti apa? Allah ialah kena pada az-zatu al-wajibatul wujud. Adapun maujud ialah zatun muttasifatun bil qiyam, bererti sasa. Lepas tu kita bawa putusan, mengenalkan hukum, meletakkan hukum, sabit ke tak sabit, nafi ke sabit. Maka meletak hukum buat putusan, itu namanya tasdikun. Nah, askar kat tu dulu. Kamar kata wallahu alam. Diperhati kali lagi. Dah. Buka ni pula. Masuk mantik sikit tu. Mantik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia katanya apabila seorang tu yogi pakaikan ikatan pakangan dengan zinat, yakni ia pakai tali yang kasar yang berwarna diikatkan pada pakan di atas baju supaya ikat tali cacing itulah. Zaman dulu buat talaga buat takar cacing. Orang budak-budak dulu kalau dia pegang dengan takar cacing tu hingga cacing, maka kufur dia, syirik dengan Allah Ta'ala. Supaya tua-tua dulu apabila budak cacing dia buat takar cacing ikat di perut dah. Budak siapa mau 4-15 duk pakai takar cacing tu adalah kayu ikat situ. Maka kalau dia pakai takar cacing tu, lepas tu dia pegang dengan cacing tu, hilang cacing dalam perut, pemampuh cacing tu, baik berak tu, baik cacing, maka dia pegang takar cacing ni, hak hilang bukan Allah. Tika tu dia panggil syirik tu, lagi pula membuat pada dia kufur dengan Allah. Supaya tu juga orang yang pakaikan satu tali yang kasar yang berwarna diikat pada pakan di atas baju ni, pakan baju dia ikat sini. Ya ada kabeh-beh supaya orang siap, supaya orang nak ampe puas, ya adalah pakai ya bebas pada ngan gapo, ngan perak campi, lepas tu panggil puak puas, panggil puak nak ampe, panggil puak naik, ya ada pakai dia ni. Deh, pakai apa? Pakan di atas baju. Orang panggil ada beh-beh dia. Sama dia orang Kristian, ya ada beh dia. Orang Islam, ya ada beh dia. Orang Islam ke apa? Kasbah di atas bau. Ni pakai Islam apabila lagi sejik, maka pakai pia puasa hari Jumaat bawa kain silinder ataupun di kanan ridak tak tahu. Ni pakai Islam tunjuk kata demo ni nak pergi sejik, nak pergi hari Jumaat. Lepas tu pakai bagi orang Kristian Yahudi ada pakai beh dia ada di bawah baju dia. Kamu ni kita pergi pakai supaya demo tu. Demo mana? Demo Kristian. Ataupun demo apa? Yakni demo mana? Demo Yahudi. Deh, tengok.
dan tiada dipakaikan dia akan pakan di atas baju pada masa ini melainkan pada ria-ria saja ataupun pakai bernita iaitu capiu dah. Ya pakai tu kerana ria-ria gitulah, pakai nak tunjuk demo, tak ada nak pergi kanisa. Nampak demo hari ni pakar-pakar sepuluh kes dia, pakar akan beh ya sini. Kita pun pakar beh ya atik, nitah beh ya atik, pakar CPU beh dia atik, pakar masalah beh dia atik. Lepas tu lagu mana kita pakar? Kalau mau kita learning awaling Thai pakai apa? Awaling Thai pakai apa? Lepas tu orang lain kat tung pakai apa? Pimai ke? Orang ada, kadang-kadang ada alamat, ada tanah, ada syiat demo, tak ke? Syiat Valentine tu pakai goni. Dah. Syiat hari apa? Krismas tu pakai apa weh? Apa Krismas ada pakai debu, cak merah, putih, debu tak kepala. Kita pergi pakai supaya kerana labuk lagu tu. Turut labuk weh. Lepas tu kita pergi pakai, tak ada nak cenderung pergi pada agama mereka pakai kerana labuk. Adat macam tu pakai hari ni belakang hari ni weh. Kita pun pakai belakang baik demo, turut demo atik, tapi tak ada niat nak turut demo, tak ada niat kata conong jika ada agama, tapi pakai turut labuk. Maka kufur ke tak kufur, tengok. Tu dia. Pada masa ini malaikat pada ria-ria sahaja, nak ria-ria nak orang tengok yalah. Ataupun pakai bernita ni iaitu capiu, pakai di dada dia, di tangan dia. Maka jikalau tiada berserta pergi kepada gereja, dia tak ada pergi pada gereja, pakai turut demo, pakai kata ngawak, kita duduk tepi wak, pakai turut ngawak, dia kata dia ngawak ni. Orang kota ni jadi sungguh Kota rumah ni hingga lagi kalau nak kau canung atas pada 3 wilayah. Ngawak. Islam Melayu sekali lah ngawak. Kalau ngam masjid, orang siasat lah masjid. Tak nak kau tahnung tak percaya. Nak kau nung kopa telung, nak kau kerabi, nak kau pangat tu, ngawak. Orang Melayu kita pun sekali dalam tu, dalam wak tu. Lepas tu kalau ngan bun kita pun masjid, Pak Siap pun sekali, hak luar kaki panak pun sekali. Nah tak ada kira. Lepas tu kita pergi ngan wak tu, tak ada nak turut demo, tapi kita pergi tu kerana labuk orang partai kita tu pergi sana. Pakainya pesing ngan wak. Buat ke apa pamalai. Demo jual pamalai, kita beli pamalai. Tengok. Lepas tu bawa masuk ngan wak, yang bawa dok buah lagi. Dok buah ke apa? Dok buah. Yang ni bunga telipuk. Kita pun buat bunga telipuk pada yang masuk dengan ngawak. Tapi kita tak ada nak turut dia. Tapi orang panggil labuk lah tu. Supaya ni lah kau masa dulu tapek. Dia tapek. Biasa jumpa Allah Saudi mata buta ngaji jalan. Kita pergi pada yang berceramah di Teluk Sumar. Lepas tu sebab Allah Saudi dulu dia duduk pacu. Lepas tu klik buka ponok di tapek. Dia kata mula-mula klik duduk rumah ni. Dia kata deh. Jadi semabuk. Orang sia mati, fok kita kat genawak lah kau. Fok nayu kita genawak. Lepas tu fok nayu pada meraya kata nak genawak orang sia. Nawak ya tahu mau kita lagu ni ya tahu tapek dulu labuk ya di beg ni. Orang sia mati, fok kita pun pakai cuit teh pun demo gak. Kadang-kadang genawak pergi sakau gitu pun terpunting. Pahlik orang Melayu mati, fok sia pakai cuit teh belaka pakai menawak fok Melayu kita. Lepas tu babak Islam dia klik duduk situ tu kapung ya pun kau duduk dakwah ya tak leh ni lah ni orang panggil kita ambil kasih sayang pada orang lain pada Islam. Dengan Islam, orang Islam mati, orang kafir mari zakrah menawak, orang kafir mati kita nak tak leh lagu ni Islam tak ajar. Tapi orang panggil kerana bercampur tu orang panggil ketapur aduk mari lah zamir tu jadi supo sia dengan Melayu jadi campur aduk habis. Supaya ni ngan gereja kita pun masuk ngan gereja. Lepas tu buh capiu, buh kembeh di dada, turut demo atik. Tak ada niat nak turut demo tapi labuk macam itu. Kalau kau jatuh kufur tak? Kalau sekadar dia pakai, tak ada niat cenderung nak pergi pada agama mereka, dia tak jadi kafir. Tapi kalau dia pakai kerana nak membesarkan agama mereka, cenderung pada agama mereka dan niat menghina ke Islam, maka jatuh kafir kan ni. Ingat kolak dah. Tu dia, tu keadaan gitu.
iaitu ceview, maka jikalau tiada berserta pergi kepada gereja dan memakai akan pakaian mereka itu seumpama ia pergi kepada gereja. Pakai pakaian seolah tak seumpama orang pergi gereja, tapi tak ada pergi gereja, tapi kena labuk tempat telaga tu. Tetapi dengan pakaian muslimin ataupun pakaikan pakaian mereka itu, tetapi tiada pergi pada gereja, nascaya tiada kufur ia pada keduanya. Ia pakai kencuk demo, pasti ia tak ada pergi gereja kerana labuk, ataupun pakai Islam tak ada masuk gereja, ataupun ia pakai pakaian mereka tapi tak ada nak menghinakan Islam, maka ia kata tak jatuh jadi kafir. Selama tiada ia seorang memperbuatkan yang dimainkan itu, memperbuat kara pakai bubuh pakai yang kasar ataupun ikatan pakaian pangkangan dengan zinar, yakni tali yang kasar buh di baju dia, tapi dia tu niat gawa perbuatan saat ni tu kerana reda dengan agama mereka. Reda dengan agama mereka itu. Kawan setuju semua weh dengan pakai istisiat, lepas tu mai kamkin sini pakai tali tekok dengan KI. Kawan sedap rasa molek mai kamkin sini. Dah mai kamkin, lepas tu kita reda, tapi bukan pakai semata labuk dah, pakai buh sini, buh tali tekok, buh mai kamkin, lepas tu reda dengan agama Kristian, reda dengan agama Yahudi, reda dengan agama Muzabuh, tali tekak tokong dah 3 otik sini. Lagu nak. Kalau boh saja tak ada reda dengan perbuatan kita bubuhkan masalah tokong 3 otik, bubuh main kangking sini, ataupun nak mas pakai yang lain di tekak kita, tak ada reda dengan agama mana, semata-mata pakai. Hak tu tak gufur. Tapi kalau kita gibuh tokong sutir 2 otik, lumpokung ke masalah, ataupun mai kangking sana, kita reda wasa puas hati buh tokong, wasa kemah, wasa hebat. Kalau reda dengan agama mereka atau cenderung kepada agama mereka, cenderung jadi conong, terhengok, terconong pergi pada agama mereka, atau bermudah-mudah dengan agama Islam. Islam wak mai-mai wak mudah-mudah wak hina Zaidi Afnan bangun dia dah. Di bangun dia. Gak ada suruh dia dah. Gak ada suruh mendengar ni. Atau bermudah-mudah dengan agama Islam, bermudah-mudah dengan agama Islam, maka jika kerana yang tersebut itu jadi kafir, jatuh jadi kafir. Kalau kita pakai tokong sutir, bertekak, berbahas sini, tapi kita setuju dengan agama mereka, reda dengan agama mereka, lagi pula condong pada agama mereka, lagi pula kita buat main-main dengan Islam, tak apa. Kuasa kita pakai beg ni, tapi kawan puas hati dengan kawan pakai tokong di tekak, kawan puas hati dengan pakai main kangking, pakai solid di dada, kuasa puas hati, reda. Tapi dengan Islam, Islam gitu, Islam lah tu tak ada itu mana Islam wak main-main, wak lengah-lengah Islam, maka orang ni jadi kafir dan murtad ia seorang pada ketika itu. Dan bahagian yang tiga, iaitu bahagian tiga ni gapo dia? Perkataan yang menjadi sayuti bangun diri. Bangun diri dah. Dan bahagian yang tiga, iaitu bahagian tak ada tidur nanti ni. Mungkin sayuti tidur tak? Tak ada tidur dia. Tidur tak ni? Lagi ni. Dan bahagian yang tiga, iaitu bahagian tiga ni perkataan yang menjadi murtad. Saat ni perbuatan kita ikat tali pusat, ikat tali cacing, bubuh mai kamking, ataupun bubuh tokong tekok, masalah-masalah laka tu perbuatan. Kalau kita reda dengan agama mereka, patut menghina kat Islam, jatuh kufur dan murtad. Dan yang ketiga ni bahagian yang jatuh jadi murtad ataupun jatuh jadi kufur kepada Allah Ta'ala ni gapo dia? Dah yang menjadikan murtad, iaitu
iaitu perkataan yang membawa kepada seorang jadi murtad kau dia, iaitu amat banyak sangat perkataan hak yang menjatuhkan seorang jatuh le murtad. Mana setengah daripada perkataan yang membawa kepada jadi kafir ataupun murtad. Mana bahawa berkata ia seorang, seorang berkata tu lain qaid tu, bahawa berkata ia seorang bagi muslim, bagi orang Islam macam kita tahu ya kafir, hinata kafir. Misalnya kita kata dah tak jerigi kata kok peng ku begala hinata kafir. Pas tak jeri kata ke peng ni duk mengucap la ilaha illallah, hari-hari duk kata la ilaha illallah, lesmaya duk mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tak jeri kata peng nate kafir tu ngomong ni dah. Kita kata nate kafir ke demo, maka diri nate kafir tu klik lipat makan kita sendiri jatuh agama. Tak? Kita kata kepada orang Islam nate kafir, maka kita sendiri jadi kafir. Dah. Apabila dikatakan dengan ketiadaan takwil. Kaya kata semata itu, ya kafir, nate kafir. Dah. Ya kata lipen nate kafir, hari nate kafir misalnya. Lepas tu dengan tak ada takwil, tak ada hurai, tak ada takwil, tak ada paling lafaz kafir dengan makna yang bersembunyi. Makna yang sembunyi. Tak ada kata aripeng nate kafir yang kafiru, tajri nate kafir, tak ada takwil. Kafir potika ni. Kafir ni apa makna? Kerana kufur nikmat, bukan kafir jatuh agama. Misalnya kita kata ya tajri, yang kafiru, tajri nate kafir. Mengkatanya nate kafir. Orang kufur nikmat, ya boleh nikmat maya pun dak, baca Quran pun kurang. Kawan kata kafir tu kafir nikmat, berkufur nikmat, bukan kafir jatuh agama. Kalau tak ada takwil, kata nate kafir betul-betul dengan makna yang sembunyi, dan ia seorang kosak bahawa agama orang jadi kata gitu. Bahawa agama orang yang dikatakan kepada seorang ni itu kufur. Kita kata kosak bahawa agama orang yang dikata, orang yang dikena kata kepada seorang saat itu kufur. Mana kata kita kata ya tu kosak nak kata ya tu kufur dah, dia tu kafir dah, dia jatuh Islam dah, maka kita kata kosaklah tu kepada seorang, maka kita sendirilah jatuh kafir. Sekadar tu kamar dikata wallahu a'lam. Buka ni pula sikit. Buka ni kitab ni pula Zaidi nera pada diri buat belakang tu. Fardu nera fardu. Masya Allah fardu. Menera pula sayuti. Wahai nera demo tidak. Nanti nak puas demo sikit. Demo 2-3 orang ni. Nera acah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti nak hadiah sikit lagi. Wa rawaina, dan telah meriwayat oleh kami fi sahihaihima, di dalam dua sahih bagi kedua, bagi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabit di dalam dua sahih Imam Bukhari Muslim, an Abi Bakrata, daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, bukan Abi Bakrin, Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Cerita di dalam dua sahih Bukhari sahih Muslim ni, anna rajulan, akan sesungguh bahasa seorang laki-laki seorang laki-laki zukira idan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut akan seorang laki-laki di sisi Nabi. Anak orang sebutlah di sisi Nabi, kata ada seorang laki-laki begini. Kalau kita lah dia mahu royak tak payah babo gini yo tu, Masya Allah, ngaji rajin duk pondok kau baca semua. Sebab tu orang mari royak ke Nabi, cerita Nabi, disebut di sisi Nabi, royak di sisi Nabi. Kama dia satu orang tu dia duk cerita akan seorang laki-laki di sisi Nabi.
Seorang laki-laki disebut. Siapa dia sebut? Ni susu. Orang panggil hadis macam ni, orang panggil hadis mubham. Hadis yang diperasai-perasai tak ada sebut orang royak tu siapa dia, orang panggil hadithum mubhamun. Tak ada royak, pia sebut. Di sisi Nabi kata orang laki-laki ni, fa asna alaihi rajulun, maka memuji ke atasnya, ke atas seorang laki-laki. Kemudian modok cerita segi Nabi itu, di sisi Nabi ada seorang laki-laki, lepas tu ada seorang laki-laki itu puji di atas dia. Fa asna alaihi, maka memuji ke atasnya, ke atas rajulun oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki puji tak nak? Khaira, bagus sungguh seorang lelaki. Demo tu dia royak ke Nabi lah. Tapi orang royak tu tak ada royak sahabat hak cerita laki-laki si Nabi ni, tak ada royak pia sahabat tu. Lepas tu sahabat ni duk cerita ke Nabi, ada seorang laki-laki dipuji atasnya oleh seorang laki-laki. Kata nak, Masya Allah, muni baiknya, khairanya. Apa kita lah, apa Zaidin lah. Masya Allah, Zaidin ngaji-ngaji, ngaji tak nera misalnya. Deh, puji kita. Puak-puak belakang tu. Sama dia Nabi kata kan? Kepada orang duk cerita pada Nabi, maka seorang laki-laki dipuji ke atasnya, ke oleh seorang laki-laki ngata baik. Nabi kata nak, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sebeda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nak, waihak, Allah sienyo kepada engkau tu dia. Waihak, kesienyo kepada engkau, hi seorang raja hak yang muji kepada seorang raja. Sia ke mana Nabi kata? Qata'ta, mekerak engkau, memotong engkau, unuqa sahibika, akan tekak bagi saudara engkau dan taulang engkau. Nabi kata sialah ke engkau kepada orang yang puji pada saudara, maka seolah-olah dia ambil pedai pacung ke tekak bagi kawan dia. Ada nata, waihak, kesiannya kepada engkau dan kepada orang puji itu. Qata'ta unuqa sahibika, mengkeraklah ia akan tekak bagi taulan dan kawannya. Makna kita puji seorang, seolah kita ambil batang kawan, ambil pisang, ambil pedai, getak dia tekak, lepas tu kita pacung tekak, piang, darah macaca. Nabi kata itu. Sebab apa dalam puji itu boleh puji, tapi kita kena tengok orang ni imej penuh dah. Kalau imej tak sepenuh, hidung buka, hidung kemeh, tak usah kacau, penuh ya, tanya dia. Nyanyi dia saya puji. Kita tengok orang ni wahai makan pang, tak usah kacau nyanyi dia. Habis duit kocek kita pangnya. Sebut atau bemak lah atau apa. Ngerah habis, pakat lari. Lepas tu nak tengok lah, kita nak puji pun kita tengok atau orang ni kalau puji, makan puji, lepas tu selerok makan pang. Habis duit sekocek, penuh ya. Mula-mula ada rajin mau jadi ngosar apa mau dah. Pun tengok nampak mimi babak, malah isak lah. Tak dulu ke dah. Kadang-kadang tukar babak, jadah babak tank dia. Tu. Tak boleh kau nak tengok kau ya pasal angin-angin orang. Kena tengok kau kalau orang bersama kepau, tak boleh kacau. Pau ya set, selerok bih. Punya kutik sapuh bih, balanya lak bih. Pau dia meh-meh tu usaha ni. Tu kena tengok kau. Kadang-kadang nampak sepotong nebel dah. Kalau mu jadi tok nebel jadi. Kau masuk enam ni. Esoknya pakai masuk kombok dah, masuk apa je ni lah. Pakai seluar apa itu ni. Malah kata apa dah, penyel lah tu. Luar dalih ya. Tu kena tengok kan, nak pang-pang nak tengok dah. Mang, benda dalih. Bangun tinggi dah. Mang. Tu dia. Yaquluhu, berkata ia Nabi. Dia akan ar-rajul. Nabi pun kata kepada seorang laki-laki, royak dia kata ada seorang laki-laki memuji seorang laki atau baik. Lepas tu Nabi tawai haqqa ta'ata unuqa sahibika, yaqulu, sebeda Nabi akan dekat seorang miraran, beberapa kali Nabi kata waihak qata'ta unuqa sahibika. Nabi kata banyak kali sangat.
In kana ahadukum madihan, jika adalah seorang daripada kamu tu madihan, dia tu memuji pada seorang. Jika adalah seorang kamu tu puji pada orang, la mahalata, tiada jenis peluang, yakni pasti. Tak ada jenis peluang pasti bagi itu. Faliyakul, maka hendak berkata ia seorang. Jika ada seorang dia puji seorang, hendak ia kata nak, sibu kaza wa kaza, aku menghitung dan mengira begini. In kana yura annahu kazalika, jika adalah seorang tu dinampak dikelihatan annahu kazalika, dinampak akan dia akan bahasanya seorang tu kazalika demikian itu, aku kira juga kata orang yang puji tidak jenis puas dan pasti bahasa kena kata sibuk aku kira dah gia aku nak puji dia pun. Lepas tu, jika adalah dilihat bahasa seorang dikena puji itu, kazalika tu bergia-gia seperti dimakan itu. Wa hasibuhullah, dan mengiralah akan dia, menghitunglah akan dia oleh Allah. Ada wala yuzakki 'ala Allah, dan tidak boleh membersih di atas Allah ahada, akan seorang, tak ada siapa ia boleh menyuci atas Allah akan seorang lain daripada Allah. Allah Ta'ala boleh menyuci. Mari kita nak puji pun, bagi seorang yang muji, ia kena kira, ia kena hitung benar ia nak puji seorang tu patut ke tak patut. Kalau ia puji punah ke tak punah saudara dia. Kalau nampak punah tak usah kacau. Benda yang puji tu kalau kelihatan jadi lagu tu. Kalau puji tu yang ni kemeh hidung. Kalau puji yang punah, tak usah. Karena hisab tu di atas Allah. Sama dia tak ada siapa dia boleh menyuci, malaikat Allah seorang yang boleh menyuci, orang lain tak boleh menyuci. Wala yuzakki 'ala Allah ahada lagi. Sekat tu dulu kami kata wallahu a'lam. Qadar tu dulu. Tu lihat ni dah. Esok pula. Duk nyata weh, puak nerah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi nikafi majalah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wal 'azimi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil akrimna bit taqwa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin wa 'amalin wa du'a. Rabbana atina wa fil akhirati hasanatan wa qina walhamdulillah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis dah. Pas ngaji lah. Dah, patut pergi baca tu.